Lokasi keempat diisytihar Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Ekoran 15 kes positif dikesan. 70 pelajar Madrasah Kampung Air Merbau Jasin dimasukkan ke pusat kuarantin Alor Gajah, bakinya dibawa kemudian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana malam ini bersama saya Hani Muhili dan saya Ivan Toh. Bangunan Selangor Mansion dan Malayan Mansion di Jalan Masjid India Kuala Lumpur menjadi lokasi keempat menerima arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD. Perintah tersebut berkuat kuasa hari ini melibatkan 5,000 hingga 6,000 penghuni bangunan berkenaan setelah Kementerian Kesihatan mengesahkan 15 kes positif jangkitan COVID-19 di kedua-dua premis berkenaan. PKPD ini akan melibatkan penghuni di 365 unit kediaman dan premis perniagaan. Perintah ini akan berkuat kuasa 7 hari bulan April 2020 iaitu hari ini sehingga proses pengesanan kes dari unit ke unit selesai. Dengan pelaksanaan perintah itu, semua penghuni tidak dibenarkan keluar dari kawasan PKPD sepanjang tempoh perintah dikuatkuasakan. Mereka akan menjalani saringan kesihatan dan pangkalan perubatan akan dibuka di kawasan itu. Bukan penghuni serta pelawat tidak dibenarkan masuk ke kawasan tersebut. Semua aktiviti perniagaan dihentikan kecuali premis barangan keperluan di bangunan tersebut. Semua penghuni diminta bertenang dan memberi kerjasama sepenuhnya. Sebelum ini, PKPD dilaksanakan di 3 kawasan iaitu Simpang Renggam, Keluang Johor, Sungai Lui, Hulu Langat Selangor dan juga di Menara City One, Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur. Dan semasa bercakap pada sidang media selepas mesyuarat khas Menteri-Menteri berkenaan pelaksanaan PKP di Putrajaya, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengeluarkan prosedur operasi standard SOP terbaru mengenai pergerakan penduduk di zon merah dan juga zon hijau. Dan SOP tersebut sedang diperhalusi. Ia akan dibentang Khamis ini bagi mengelak penularan wabak yang lebih buruk. Mungkin kalau di kawasan zon merah, zon hijau, tak boleh keluar daripada kawasan tersebut dan orang lain tak boleh masuk ke kawasan tersebut kerana takut hijau akan menjadi merah dan sebagainya. Untuk zon merah, kita juga sedia akan menyediakan SOP yang lebih ketat dan sebagainya berbanding dengan zon hijau sebagai contoh. Mungkin kilang ataupun ada factory di zon hijau yang nak dibuka. Bolehkah pekerja daripada zon merah akan pergi bekerja di zon hijau? Kalau pekerja merah bekerja di zon hijau, mungkin zon hijau akan menjadi merah. Jadi sebab itulah detailnya akan kita umumkan selepas MKN dan KDN menyediakan SOP yang lebih. Ya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga memaklumkan sehingga kini proses nyakuman di semua kawasan zon merah sudah pun selesai dilaksanakan. Ops sanitasi awam di bawah seliaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah melaksanakan 666 operasi di 79 zon termasuk 18 zon merah dan 21 zon jingga. Kawasan yang turut dinyah cemar adalah 514 bangunan kerajaan, 12 projek perumahan rakyat yang melibatkan 16,476 unit rumah. Dan jumlah keseluruhan PPR yang dinyah cemar adalah 17 PPR yang melibatkan 24,077 unit rumah. Jelasnya sehingga semalam sebanyak 102 operasi sanitasi meliputi 48 zon di 13 negeri dilakukan termasuk 31 kawasan di Johor dan 14 di Kuala Lumpur.
Menyentuh mengenai penempatan pusat kuarantin untuk rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara seperti yang tular dalam media sosial semalam, Datuk Seri Ismail Sabri berkata kos penempatan termasuk makan dan minum setiap individu terhad kepada RM150 sehari sahaja. Bagi mereka yang memilih untuk dikuarantin di hotel yang melebihi kadar berkenaan, kos selebihnya perlu ditanggung mereka sendiri. Pilihan hanya meliputi 45 hotel yang telah ditetapkan bagi memudahkan pemantauan. Kita telah pun mengenal pasti 45 hotel yang disenaraikan sebagai pusat kuarantin. Ya. Walau bagaimanapun ada permintaan daripada mereka yang individu yang ingin dikuarantin tersebut ingin memohon supaya mereka boleh memilih hotel mereka sendiri. Jadi seperti saya katakan, hotel yang ditanggung oleh kerajaan adalah hotel yang kosnya 150. Jika mereka ingin memilih hotel mereka sendiri dengan bilik yang berbeza, mereka perlu membayar sendiri. Ianya tidak ditanggung oleh kerajaan. Setakat semalam, sebanyak 122 pusat kuarantin telah beroperasi dengan 7,500 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Manakala 233 rakyat Malaysia di luar negara yang pulang ke tanah air turut menjalani kuarantin wajib. Sementara itu, indeks jenayah di seluruh negara menurun kepada 70% sejak PKP mula berkuat kuasa 18 Mac lalu. Jadi kepada rakyat kita yang sentiasa memberi komen di dalam media sosial dan sebagainya mengatakan kebimbangan rumah mereka kosong dan sebagainya, takut meningkat jenayah semakin meningkat dan sebagainya. Jadi statistik yang ditunjukkan oleh pihak polis ini menunjukkan selama PKP dilaksanakan indeks jenayah menurun sebanyak 70%. Datuk Seri Ismail memaklumkan semalam 403 individu ditahan kerana ingkar arahan PKP. Jumlah tersebut menurun 26% berbanding hari sebelumnya. 763 sekatan jalan raya dilaksana melibatkan pemeriksaan terhadap 443,106 kenderaan. Manakala 4,571 premis diperiksa selain hampir 37,000 pemeriksaan mengejut. Ini pula susulan kes positif COVID-19 di Madrasah Kampung Air Merbau di Jasin. 70 pelajar daripada 125 pelajar madrasah itu akan dibawa ke pusat kuarantin Alor Gajah dan sudah pun dibawa ke pusat itu petang tadi. Manakala bakinya akan dibawa selepas kesemua mereka melapor diri semula ke madrasah berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Jasin, DSP Mispani Hamdan, kesemua pelajar dan guru yang terlibat akan diuruskan oleh Jabatan Kesihatan Negeri dengan pergerakan dikawal polis. Sehingga kini, 20 pelajar dan tenaga pengajar madrasah itu dikesan positif COVID-19 selepas dipercayai mempunyai kaitan dalam kes indeks kluster tablik di Seri Petaling. Dan aktiviti daripada kami di sini kita lebih pada inilah untuk pemantauan dari berkala lah dari setiap hari kita akan pemantauan di kawasan sini untuk memastikan karantin dibuat yang mana semalam 25 yang telah dikarantin telah dipindahkan ke Kret Alor Gajah dan hari ini ada baki lagi lebih kurang anggaran lebih kurang 70 orang lah sekarang tengah menunggu daripada pihak keluarga untuk menghantar anak-anak di sini untuk dihantar pihak KKM akan mengambil pelajar-pelajar ini untuk dibawa ke Kret Alor Gajah. Beliau menyampaikan taklimat kepada ahli keluarga pelajar yang terlibat di madrasah berkenaan. Seramai 110 pesakit yang dijangkiti COVID-19 di Negeri Sembilan telah sembuh dan dibenarkan pulang sehingga semalam. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata angka tersebut menunjukkan peningkatan pesakit yang sembuh daripada COVID-19 iaitu sebanyak 46%. Setakat ini, daerah Seremban dan Rembau dikategorikan sebagai zon merah.
Dan cuma kita ada 2 kawasan merah, iaitu red zone kita, iaitu di Seremban. Hari ini ada 162 kes, di Rembau 41 kes. Jadi kita berharap bahawa 2 kawasan ini rakyat Negeri Sembilan dapat memastikan, khususnya Rembau dan Seremban, dapat memastikan PKP kita dapat dipatuhi dengan lebih baik. Datuk Seri Aminuddin ditemui pada Majlis Sumbangan Topeng Muka, Sanitizer dan Transparent Box oleh Nexperia Malaysia Siang Berhad serta sumbangan air mineral semula jadi oleh Yayasan Al-Amal di kediaman Menteri Besar di Seremban. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Aminuddin berkata Kerajaan Negeri Sembilan sedang menyiapkan garis panduan bagi pelaksanaan bantuan bekalan keperluan asas fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan. Kerajaan Negeri Sembilan memperuntukkan RM5 juta bagi bantuan bekalan makanan fasa 2 untuk kesemua 36 DUN di negeri itu. 69 kes sporadik atau kes tanpa sebarang sumber jangkitan yang jelas dan tidak berkaitan dengan mana-mana kluster utama COVID-19 sebelum ini dikenal pasti. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah menjelaskan jumlahnya kecil berbanding jumlah jangkitan disahkan positif yang mencecah 3,963 orang hari ini. Kes sporadik, memang kita ada kes sporadik. Kalau kita lihat dalam kita punya setiap hari kita akan buat ujian untuk COVID-19, kes sporadik. Dan kes sporadik kita, kalau untuk Aili dan Sari, kita telah laksanakan 8,025 ujian untuk mengesan sama ada kes tersebut ada di lampangan. Tapi yang negatif, yang positif adalah setakat ini ialah 69 kes yang positif dan negatif ialah 7,956. Jadi kita ada kes sporadik tetapi tak banyak, 69 je kes sporadik. Yang mana kita tak tahu kes sporadik ni asal jangkitan tu dari mana. Beliau juga menjelaskan 88% kes positif COVID-19 yang dikesan adalah daripada golongan yang tidak bergejala, tidak ketara atau tidak bergejala langsung. Beliau berkata demikian pada sidang media situasi semasa jangkitan COVID-19 di Putrajaya. Dalam perkembangan terbaru hari ini menyaksikan 80 kes positif COVID-19 telah pulih dan dibenarkan discharge. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif yang telah pulih sepenuhnya dan keluar daripada wad sebanyak 1,321 kes atau 33.33% daripada jumlah keseluruhan. Sehingga 7 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 170 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,963 kes. Sehingga kini seramai 92 kes COVID positif sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 50 kes memerlukan bantuan pernafasan. Datuk Dr. Noor Hisham turut memaklumkan terdapat pertambahan 1 kes kematian. Kematian terbaharu itu menjadikan jumlah terkini yang maut seramai 63 orang atau 1.59% daripada jumlah keseluruhan. Kes 3,794 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 71 tahun yang berasal daripada Perlis. Beliau mempunyai sejarah menghadiri Perhimpunan Keagamaan di Sulawesi, Indonesia pada 17 Mac 2020 sehingga 24 Mac 2020. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajiah Kalsum, Johor pada 5 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 6 April 2020 jam 11 malam. Ya, sehingga hari ini Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur masih kekal sebagai negeri yang mencatat kes tertinggi untuk COVID-19. Masing-masing mencatat 1,020 kes dan 671 kes berikut bilangan kes COVID-19 mengikut negeri.
Sempena Hari Kesihatan Sedunia yang disambut hari ini, Datuk Dr. Noor Hisham turut menzahirkan penghargaan beliau kepada barisan hadapan petugas perubatan dan kesihatan terutama yang bertungkus lumus bertugas pada masa kritikal. Penghargaan juga diberikan kepada petugas di belakang tabir termasuk sukarelawan dan NGO yang dianggap tulang belakang dalam memastikan kesiapsiagaan dan kelancaran respons di lapangan. Pada hari ini kita menyaksikan bagaimana setiap sektor, setiap kementerian, setiap agensi memainkan peranan masing-masing yang kritikal dalam mengurus dan membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Dalam situasi gentir ini, petugas-petugas di barisan hadapan dan belakang tabir sedang bekerja keras tanpa mengenal lelah, namun mereka terus cekal berjuang. Perjuangan ini kita perlu pikul bersama sehingga kita berjaya mengakhiri penularan pandemik COVID-19. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan gelombang haba di Malaysia yang mana bacaan suhu maksima di kawasan Nabawan di Sabah telah pun mencapai bacaan tahap pertama iaitu tahap berjaga-jaga. Oleh demikian dinasihatkan kepada penduduk di kawasan berkenaan agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian dapat diperhatikan juga ketika ini terdapat penumpuan angin di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia yang mana keadaan ini adalah amat kondusif untuk pembentukan kelompok awan hujan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman semenanjung Malaysia termasuklah di Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga kelewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di sana kecuali di bahagian Tawau, Mukah, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga kelewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih, Matt Malaysia.
Berkuat kuasa serta-merta semua pengangkutan perkhidmatan penting yang dibenar membawa barangan akan diperiksa secara lebih terperinci di setiap sekatan jalan raya di seluruh negeri Kelantan. Ketua Polis Negeri Kelantan Dato' Hasanuddin Hassan berkata tindakan itu diambil selepas ada pihak yang menyalahgunakan keistimewaan diberikan kerajaan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini dengan membawa muatan yang menyalahi undang-undang. So saya minta maaf kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain andai kata ianya menyusahkan tuan-tuan dan puan-puan semasa berada di sekatan jalan raya, jangan salahkan pihak kami. Kerana ada juga di kalangan mereka yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan kemudahan yang diberikan oleh kerajaan yang diletakkan di bawah essential service, diguna pakai essential service tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang negara kita. Beliau memberitahu pemberita pada sidang media di IPD Tanah Merah. Dalam kes pertama, 2 lelaki warga tempatan ditahan di kampung air asahan Batu Kajah antara Jeli dan Tanah Merah selepas mendapati lori yang dipandu suspek membawa muatan daun ketum. 2,000 kg daun ketum disorokkan di bawah bungkusan bihun telah pun dirampas. Daun ketum bernilai kira-kira RM60,000 itu dipercayai untuk pasaran sekitar Pasir Putih. Kedua-dua suspek direman 4 hari bermula hari ini dan kes disiasat mengikut kes narkotik Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Aliran trafik yang rendah di beberapa lokasi utama ibu negara memperlihatkan kepatuhan orang ramai terhadap Perintah Kawalan Pergerakan. Laporan wartawan Sharifuddin Arsad yang membuat tinjauan PKP yang masuk hari ke-21. Antara lokasi yang menjadi tumpuan ialah Lok Yu, Monorel Bukit Bintang dan Lebuh Raya Konot. Kesemua kawasan berkenaan menyaksikan aliran trafik lengang. Sekatan jalan raya yang dilakukan oleh anggota polis dan tentera mengikut SOP yang ditetapkan dengan pemeriksaan setiap kenderaan meliputi pemandu dan muatan. Seperti yang dimaklumkan, memasuki fasa kedua, anggota bertugas melakukan pemeriksaan lebih ketat dan tegas. Malah, mereka yang bekerja juga turut diminta membawa bersama surat majikan. Pematuhan tersebut meliputi kenderaan perseorangan, industri dan e-hailing. Langkah ini bagi memutuskan rangkaian penularan wabak COVID-19 dan pencegahan penyeludupan. Hari ke-21 langkah PKP yang memasuki fasa kedua di Lebuh Raya Konot ini. Kita menyaksikan di belakang saya ini anggota polis dan tentera begitu komited menjalankan tugas mereka dengan menahan dan memeriksa setiap kenderaan yang melalui jalan ini. Tidak dapat dinafikan para pemilik kenderaan turut memberi kerjasama yang sepenuhnya dan baik kepada mereka di dalam langkah untuk memutuskan rangkaian pencegahan COVID-19. Sharifuddin Arsyad, RTM. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima sumbangan wang tunai RM4 juta untuk tabung COVID-19 yang menjadikan jumlah terkini sumbangan wang tunai dan geran kerajaan untuk tabung berkenaan sebanyak RM22.6 juta. Pengerusi Telekom Malaysia Berhad Roslan Man mewakili syarikat telekomunikasi itu menyampaikan sumbangan RM2 juta kepada Perdana Menteri di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Manakala Sunway Berhad yang diwakili pengarah pengurusan Sunway Property Development Serina Chia menyampaikan sumbangan RM1 juta. Jumlah sama turut diterima daripada Renhill Berhad yang diwakili Presidennya Datuk Seri Kamarudin Ambok. Selain wang tunai, Perdana Menteri turut menerima sumbangan peralatan pelindungan diri berjumlah RM2 juta daripada Western Digital Malaysia yang diwakili Pengerusi Kumpulan Operasi Malaysia Datuk Dr. Syed Hussein Al-Junaid.
Dalam pada itu, SME Bank menyumbangkan RM350,000 kepada beberapa agensi barisan hadapan kerajaan bagi membantu meringankan beban kerajaan ketika berhadapan krisis COVID-19. Menerusi satu kenyataan medianya, SME Bank memaklumkan RM300,000 daripada jumlah itu ialah sumbangan zakat, manakala RM50,000 merupakan sumbangan korporat. Sejumlah RM200,000 disalurkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Kesihatan, manakala masing-masing RM25,000 disampaikan kepada Hospital Serdang, Hospital Universiti Sains Malaysia, Hospital Sungai Buloh serta Hospital Kuala Lumpur melalui Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. RM50,000 lagi disampaikan kepada inisiatif #Response Malaysia di bawah kendalian Persatuan Bulan Sabit Merah. Sumbangan disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Ibu Negara. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, sumbangan tersebut diharap dapat membantu dana kerajaan dalam menyediakan kemudahan infrastruktur dan perubatan ketika ini. Hukuman berat bakal diambil terhadap mana-mana pihak yang menyeludup masuk warga asing tanpa izin. Tekong tersebut yang didalangi rakyat tempatan bukan sahaja memberi ancaman kepada negara, malah wajar dilabel sebagai musuh negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kerajaan akan mengenal pasti dan memperketat semua laluan tikus dalam negara menerusi kerjasama beberapa agensi kerajaan, terutama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hari ini kalau di darat kita ada PDRM dan juga Angkatan Tentera ATM. Kalau di laut kita ada Marine Police, kita ada APMM dan juga Navy. Maka apa yang kita bincang tadi adalah kerjasama ini kita lakukan. Segala information yang kita dapat daripada darat kita bagi tahu kepada rakan-rakan kita yang di atas laut. Menurutnya, langkah tersebut juga bagi memastikan semua pendatang asing menjalani saringan kesihatan dan kuarantin selama 14 hari. Beliau ditemui media di Ibu Pejabat Kontingen Negeri Johor Bahru, Johor. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan masih terdapat ramai lagi warga Indonesia yang tinggal dalam negara ingin pulang ke tanah air mereka. Dianggarkan 700 warga Indonesia pulang ke negara mereka dalam tempoh sehari. Pakej prihatin PKS tambahan berjumlah RM10 bilion dapat mengurangkan masalah aliran tunai dan kos operasi syarikat dalam sektor terbabit. Dan menurut penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Zakaria Abdul Rashid, sejumlah besar kos operasi perniagaan PKS diperuntukkan kepada perbelanjaan upah, sewa dan juga bahan mentah. Justru langkah tambahan seperti subsidi upah yang ditambah baik dan pengecualian sewa premis milik syarikat berkaitan kerajaan dapat membendung pemberhentian pekerja secara besar-besaran atau mengundang masalah lebih serius. 16 ini boleh membawa masalah yang besar, iaitu kalau PKS tidak boleh membayar gaji disebabkan oleh mereka mengalami masalah kecairan nak membayar operating expenditure-nya, maka dia terpaksa memberhentikan pekerja. Dan kalau ini berlaku, dia akan menimbulkan masalah sosial kepada kita. Namun PKS yang meliputi lebih 90% perniagaan di Malaysia tidak boleh bersikap selesa dengan inisiatif dan bantuan yang diberikan kerajaan kerana ia hanya bersifat sementara. Pakej rancangan ini ialah untuk meredakan tekanan kecairan yang dihadapi oleh PKS, dan selepas pada itu kita harapkan PKS ini boleh berdiri di atas kaki sendirilah. Makna dia kita kena menyerahkannya kembali kepada market forces dan tidak lagi kepada government intervention untuk menjadikan PKS ini dapat menjadi lebih bersaing, dan mereka boleh buat keuntungan, mereka boleh bayar gaji dan mereka boleh bayar juga operating expenses yang lain gitu.
Suntikan fiskal langsung kerajaan bagi merangsang ekonomi negara kini meningkat kepada 35 bilion susulan pengumuman pakej prihatin PKS tambahan. Ya, dalam pada itu, pemansuhan kadar faedah dari 2 dan 4% kepada 0% bagi skim kredit mikro dan pinjaman muda di bawah Bank Simpanan Nasional BSN dan Tekun Nasional benar-benar melegakan usahawan PKS. Presiden Gabungan Penjaja dan Peniaga Kecil Malaysia Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata kemudahan kredit mikro tanpa faedah yang diumum Perdana Menteri menerusi pakej prihatin PKS semalam perlu sampai kepada usahawan yang benar-benar memerlukan. Harapkan supaya dana ini dapat membantu di mana PKS amat memerlukan dana tambahan bagi menggerakkan perniagaan mereka. Manakala usahawan PKS Ahmad Rizwan Tai berkata pemansuhan salah satu kos luar kawal itu membolehkan mereka mempunyai lebihan aliran tunai untuk kembali bangkit dalam pemansuhan ini juga dapat membantu syarikat-syarikat untuk menyusun semula aktiviti bisnes mereka selepas PKP selepas PKP ini berakhir. Menerusi pakej prihatin PKS yang diumumkan semalam, kerajaan memperuntukkan dana pinjaman tanpa faedah sebanyak RM500 juta di bawah skim kredit mikro di bawah BSN dan RM200 juta pinjaman mudah Tekun Nasional. Turut menerima manfaat daripada pakej prihatin PKS tambahan yang diumumkan semalam ialah pengusaha restoran Mi Sapi dan Mi Kolok Haji Saleh. Malah nama restoran berkenaan turut disebut Perdana Menteri ketika mengumumkan pakej prihatin berkenaan. Menurut anak kepada pemilik restoran itu, Siti Aisyah Saleh, bantuan yang diumumkan kerajaan memberi kelegaan kepada mereka dalam berdepan keadaan ekonomi akibat COVID-19. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula 18 Mac lepas, tidak dinafikan pendapatan perniagaan mereka merosot dan senasib dengan peniaga lain. Bagaimanapun perniagaan perlu diteruskan untuk membayar kos-kos lain seperti gaji pekerja, sewa kedai dan menyokong pembekal bahan mentah mereka selama ini. Menyokong dan memberi rancangan kepada membantu peniaga-peniaga kita dan usahawan kita dalam masa kegawatan ini, dalam masa perniagaan kita mengalami kesusahan masa ini. Siti Aisyah ditemui di premis perniagaan mereka yang terletak di Satok Kuching. Dan ini pula susulan pembayaran Bantuan Prihatin Nasional BPN sejak semalam. Orang ramai dilihat beratur panjang di bank bagi mengeluarkan wang yang diterima. Dan tinjauan kami di Melaka mendapati Bank Simpanan Nasional BSN, cawangan utama dan beberapa cawangan lain menerima kehadiran penerima bantuan sejak pukul 8 pagi lagi. Dan terdapat juga yang hadir bagi menyemak status kelulusan sebagai penerima BPN. BSN maklumkan semakan kelulusan sebagai penerima boleh dibuat melalui dalam talian tanpa perlu hadir ke bank. Bagi penerima, masing-masing menzahirkan rasa syukur kerana BPN yang diterima dapat meringankan beban mereka sepanjang tempoh PKP. BPN dibayar berperingkat bermula semalam sehingga 14 April di seluruh negara. Okeylah ni, tak kisah sebab memang kita kena tunggu kan. Ya, saya nak guna untuk barang rumah. So nak beli beras, gula semua kena beli kan. Kami duduk berdua je. Yalah, kita pun bukan dapat tetap kan. Dulu ada meniaga tapi dah huzur sini, dah huzur kaki dia sakit. Ya tak meniaga dah kan. Cuma ada pencen saya yang tetap sebanyak-banyak tu kan. Cek duit tak wang, saya punya isteri nyonya seorang meninggal seseorang kecil manis saya bawa. Dulu saya ada kerja, cuma panggil orang berhenti ada umur. Adalah, ada beras kasih adalah semua.
Bekalan beras negara adalah mencukupi terutama ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Purata pengeluaran beras ialah sekitar 400,000 hingga 500,000 metrik tan setiap bulan. Wartawan Norliana Tarmizi melaporkan. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Maknawi, penggunaan beras setiap bulan ialah 200,000 tan metrik oleh seluruh rakyat Malaysia dan jumlah di pasaran mencukupi melebihi sekali ganda. Jadi dalam isu pengeluaran beras ini, mana semua proses dari segi rantaian pengeluaran makanan ini, apa saja yang bersangkutan dengan bukan saja dengan pengeluaran beras, tapi penanaman padi itu sendiri pun, maknanya kerajaan menyelesaikan masalah di setiap rantaian yang bermasalah itu. Beliau menjelaskannya selepas melawat kilang penghasilan beras Faiza di Subang Jaya, Selangor. Meskipun menerima 30% sumber beras daripada beberapa negara luar, iaitu India dan Myanmar, kerajaan memantau penghasilan beras tempatan untuk memenuhi bekalan tempatan. Rakyat tidak harus membuat sebarang pembelian panik dan perubahan harga makanan juga sentiasa diselia kementerian. Maka benarlah pesan orang tua-tua. Ada padi, apa dibuat menjadi. Ada beras, apa dibuat, semua menjadi deras. Pepatah itu cukup sesuai menggambarkan betapa pentingnya makanan asas itu dalam kehidupan manusia. Pun begitu, musim sukar begini wajar menjadi tempoh yang sesuai buat semua rakyat Malaysia untuk kembali memperingati bahawa sekarang masanya kita makan untuk menyambung hidup dan bukan hidup untuk makan. Ingat, biar genting jangan putus. Jimat sebelum berhabis. Beringat sebelum terkena. Norliana Tarmizi, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peminat sukan elektronik yang mahu menyertai kejohanan My Esports My Stay at Home Challenge, anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM perlu segera mendaftarkan diri atau pasukan. Tarikh tutup permohonan adalah esok. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan menerusi laman Twitternya, pertandingan yang diadakan sebagai inisiatif menyokong usaha kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan berlangsung pada 9 dan 10 April 2020 bagi peringkat negeri. Manakala peringkat kebangsaan pula akan berlangsung pada 12 dan 13 April 2020. Jangan lupa nantikan kejohanan e-sport online peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan sempena tempoh PKP yang dilaksanakan pada waktu ini. Ingat, jangan ke mana-mana. Stay at home dan jangan lupa exercise. Jom daftar beramai-ramai. Game on. Susulan penangguhan Sukan Paralimpik 2020 Tokyo yang akan diadakan pada tahun hadapan, Majlis Paralimpik Malaysia MPM tampil dengan perancangan baharu bagi ke semua atlet para negara. Presiden MPM Datuk Seri Megat D. Syahriman Zaharuddin berkata, satu acara sukan pemanas badan yang juga melibatkan negara ASEAN akan dianjurkan sebelum pusingan kelayakan tahun depan. We have a plan that kami akan buat satu games pada bulan Januari dan akan memanggil negara-negara ASEAN untuk join. Dalam konteks tu kita nak buat before our athlete pergi ke the World Championship, we have one competition yang home based competition, first home based competition dan juga ASEAN based. So that will be a warm up for them as well as a preparation. Dan baru dia pergi ke the World Championship to qualify for the Paralympic of Tokyo 2020.
Megat melihat penganjuran tamasya tersebut pada 24 Ogos hingga 5 September 2021 dari sudut positif dengan atlet para yang mempunyai lebih banyak masa untuk membuat persiapan lebih rapi dan juga tidak terdedah pada risiko penularan wabak terbabit. Beliau ditemui selepas upacara penyerahan kit penjagaan kesihatan MPM di perkarangan Menara Kuala Lumpur. Kira-kira 60 atlet para yang tinggal di sekitar Lembah Kelang menerima sumbangan kit tersebut. Dan saya harap perkara ini dapat membantu atlet yang di rumah, yang atlet para yang ada, dan mungkin ada kebanyakan mereka, sebahagian daripada mereka yang akan tidak dapat untuk keluar untuk beli barang dengan begitu mudah, dan kami harap kami dapat membantu mereka bermula di Kuala Lumpur, insya-Allah. Kit penjagaan kesihatan itu terdiri daripada set perlindungan diri yang mengandungi vitamin C, pensanitasi tangan dan topeng muka. Thank you. Steady. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Megat turut melakukan kunjungan ke Angkasa Puri dan mengedarkan kit kesihatan serta makanan kepada petugas media RTM. Mereka setiap hari dengan anggota polis dan juga hospital, mereka lah yang memberi maklumat, menyalurkan the latest information kepada publik, dan saya berterima kasih kepada pihak media, especially crew, reporters and from RTM, dan saya berharap pada hari ini kami pun memberi sedikit sumbangan seperti healthcare kit dan juga makanan, dan saya berharap pihak NGO atau syarikat luar di mana sana boleh bantu pihak media dan juga wartawan, dipastikan mereka sentiasa mempunyai enough mask, enough glove, makanan dan sebagainya. Dan saya berharap orang lain juga datang tapi ke depan membantu media, dan kita berterima kasih kepada media, dan saya sendiri pun berterima kasih. InsyaAllah every day we will try to help the media. Kejohanan Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM 2020 yang dijadualkan pada 13 dan 14 Jun ini dibatalkan. Menurut kenyataan penganjur acara itu, Dirigo Events menerusi laman-laman sosial KLSCM, keputusan itu dibuat susulan ketidaktentuan keadaan yang dicetuskan oleh pandemik COVID-19 di peringkat global. Pengarah projek Rainer Bimans berkata, keselamatan dan kesihatan pelari, petugas, pihak penganjur, sukarelawan, petugas perubatan, para pegawai dan polis adalah keutamaan pihaknya. Menurutnya, selepas berunding dengan semua pemegang taruh yang berkaitan, penganjur berpandangan bahawa acara tahunan itu tidak seharusnya diteruskan jika aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak terbabit tidak dapat dijamin. Selain itu, semua acara sampingan seperti klinik larian, Race Entry Pack Collection REPC dan Expo Gaya Hidup Aktif bagi KLSCM 2020 juga dibatalkan. Bagaimanapun, acara kebajikan iaitu inisiatif Run for a Reason RFAR akan diteruskan sehingga 14 Mei dan semua kutipan hasil acara itu akan diagihkan kepada badan-badan kebajikan yang berkaitan. Tambah Bimans, pihaknya merancang untuk mengadakan KLSCM 2021 pada minggu kedua bulan Jun. Sementara itu, Akademi Badminton Malaysia ABM di Bukit Kiara menjalani proses nyakuman semalam. Perkara tersebut dinyatakan Persekutuan Badminton Malaysia BAM menerusi laman Twitternya. Turut dikongsikan beberapa foto yang menunjukkan operasi tersebut. Baru-baru ini, pemain dan jurulatih negara yang baru pulang dari kejohanan badminton seluruh England 2020 pertengahan bulan lalu menjalani kuarantin di ABM sejurus tiba dari Birmingham. Ujian saringan dilakukan oleh pakar daripada Institut Sukan Negara ISN dan Majlis Sukan Negara MSN mendapati semua pemain dan pegawai berkenaan adalah negatif COVID-19. Pemain bola sepak Kelab Melawati FC Afif Najmi Muhammad Izzuan berkongsi pengalamannya membawa pulang seramai 55 penumpang dari Tehran, Iran ke tanah air. Pemain berusia 29 tahun itu merupakan seorang juruterbang sejak 2015 dan bertanggungjawab dalam misi khas menerusi pesawat Air Asia pada 21 Mac lalu. Menurut Rafif dalam satu kenyataan menerusi laman Liga Bola Sepak Malaysia MFL, pengalaman menjalankan misi tersebut antara yang paling tidak dapat dilupakan susulan pandemik COVID-19. Dia yang kini beraksi bersama kelab amatur Liga M3 itu sejak musim lalu menjelaskan pelaksanaan misi tersebut memerlukan prosedur yang cukup rapi dan teliti demi kesihatan semua pihak.
Terdapat 3 zon dalam penerbangan terbabit yang membabitkan kru kabin, pasukan perubatan dan penumpang yang meliputi 46 orang Malaysia, 8 dari Singapura dan 1 dari Indonesia. Bekas pemain futsal negara itu kini sudah selesai menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari sebelum kembali bertugas. Afif hanya sempat berlatih sebanyak 2 kali bersama pasukan yang kini dibimbing oleh Mat Zan Man Aris kerana kesibukan tugas, apatah lagi ketika negara sedang berdepan penularan wabak COVID-19. Namun, dia akan mencuba sebaik mungkin untuk membahagikan masa sebaik sahaja saingan Liga Malaysia kembali bersambung. Di China diserbu ribuan penduduk selepas dibuka semula baru-baru ini berikutan penutupannya akibat COVID-19. Lebih 20,000 penduduk membanjiri tempat itu selepas kerajaan China menawarkan kemasukan percuma ke 29 lokasi pelancongan pada sambutan Festival Qingming. Pengunjung tidak mengendahkan amaran pihak kesihatan bahawa COVID-19 masih ada. Akibatnya lokasi ini terpaksa ditutup semula. Ribut pasir yang melanda bandar Baicheng di Jilin, China 3 April lalu menyebabkan orang ramai kekal berada di kediaman masing-masing. Ribut seakan ombak tsunami itu sepantas kilat membadai kediaman penduduk. Fenomena yang digelar sebagai ribut debu itu juga turut disertai angin kencang dengan kelajuan 39 hingga 46 km sejam dan ketinggian hingga 500 meter. Dan ini antara yang tular, video seorang abang bomba membaca Al-Quran dengan suara lunak merdu mendapat pujian ramai dan mendapat perkongsian hampir 4,000 orang di Facebook. Menerusi video yang dimuat naik di akaun Saiful Saini, anggota bomba ini membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Di Berlin, atas permintaan penduduk beragama Islam, kerajaan Jerman membenarkan azan dilaungkan menggunakan pembesar suara. Suasana sayu dan kegembiraan terpacar pada wajah mereka kerana difahamkan ia kali pertama azan bergema menggunakan pembesar suara. Ya, golongan seni terutamanya pelakon-pelakon veteran antara yang turut terkesan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berikutan itu, Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia mengambil inisiatif menyalurkan bantuan barangan berupa keperluan asas kepada lebih 50 artis veteran yang uzur dan tiada sumber pendapatan sepanjang tempoh PKP. Dalam satu temu bual telefon bersama RTM, Presiden Persatuan Kebajikan Artis Veteran Rahim Jalani berkata, biarpun sumbangan yang dihulurkan tidak seberapa, sekurang-kurangnya ia dapat membantu artis veteran yang uzur. Ini tambah dengan sumber pendapatan mereka yang terputus selepas tidak dapat keluar mencari rezeki. PKP ini Persatuan telah mendapat sumbangan berupa barangan dapur dari beberapa individu dan sumbangan kasih dari Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Parlimen Gombak, dan Yang Berhormat Muhammad Hilman Idham, Gombak Setia. Selain dari barangan dapur, PKFVN juga akan memberikan sumbangan berupa wang tunai yang hampir sama dengan nilai barangan dapur kepada 100 orang ahli artis veteran, dan wang ini dari tabung persatuan, bukan dari mana-mana peruntukan atau bantuan sesiapa. Antara artis veteran yang menerima bantuan ialah Nolia Ghani, Wan Maimunah, Rashida Jaafar, Aspalela, Jamali Syadat, Razali Buyung, Hamid Gurka dan ramai lagi. Mana-mana pihak yang ingin menghulurkan bantuan berupa wang tunai boleh menyalurkannya ke akaun Bank Islam Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia seperti yang tertera.
Memulakan kariernya sebagai penyanyi namun kini pemilik suara lunak, Haliza Helmi selesa menjadi aktivis sukarelawan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Haliza gembira dapat membantu insan di negara-negara yang bergolak. Dalam usaha menangani wabak COVID-19, dia tidak terkecuali membantu individu yang terkesan akibat wabak tersebut. Ia termasuk artis veteran yang kurang bernasib baik. Saya mewakili rakan-rakan tanah air yang selebriti juga. Mereka mempunyai satu kru yang berfikir bagaimana untuk menyumbang. Bukan fikir saja. Mereka dah melaksanakan take action tabung-tabung. Mereka dapatkan dana membantu artis sesama sendiri, membantu mereka yang di luar. Contohnya saya boleh sebut dekat sini adalah Lisa Suryahani, Jihan Musa, Farah Adiba, Diana Amir, Nilofa, Ziza Razak. So ramai lagi di antara mereka yang mungkin ramai yang tak tahu kerana mereka buat dalam keadaan di belakang tabir, tetapi sebenarnya banyak membantu. Terutamanya ada di kalangan rakan-rakan artis kita sebab kita bekerja dalam keadaan one time. Contohnya yang buat show, barulah kita dapat pendapatan dan sebagainya kan. Jadi mereka-mereka yang memerlukan inilah masanya untuk kita tolong adik-beradik kita di dalam negara kita. Dalam pada itu, Haliza tidak menafikan perniagaan tudung miliknya turut terjejas ekoran situasi semasa. Ya, paparan itu mengakhiri berita perdana edisi Selasa, 7 April. Sempena Hari Kesihatan Sedunia, kami ucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas kesihatan dan perubatan. Demi menghargai mereka juga, patuhi Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah dan jangan keluar. Ya, berkali-kali kami ingatkan dan masih akan terus kami ingatkan kepada anda, jaga diri dan keluarga serta sentiasa gunakan cecair pencuci tangan untuk kebersihan. Terus setia bersama saluran RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Assalamualaikum. Salam sejahtera.